Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Arif bin Mahzir dan insyaAllah pada hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibangunkan oleh saya sendiri. Cerita yang diberi tajuk Sisters. Nama cerita tu Sisters lah, dan saya akan bercerita sikit lah tentang sinopsis cerita Sisters ni. Cerita Sisters ni dia mengisahkan seorang remaja perempuan yang bernama Yana. Kiranya Yana ni watak utama lah dalam cerita Sisters ni. Yana ni selama dia hidup 20 tahun, 20 lebih lah, kan, kalau ikut umur saya 24 kan, kiranya macam dia hidup selama 22 tahun, 23 tahun. Dia hidup sebagai seorang anak tunggal. Sebab kalau kita tengok balik kisah dalam cerita ni, Yana ni dia ada dark background, orang kata apa, permulaan yang kurang baik lah, di mana mak dan dengan ayah dia dah bercerai waktu dia umur kecil lagi. So kayaknya waktu dia kecil itu dia dah terpisah dengan mak dia atas sebab-sebab tertentu lah. Selama dia hidup 20 tahun, 22 tahun, dia ingat dia anak tunggal kan. Akhirnya dia membesar sebagai seorang anak tunggal. Dia ingat dia je dalam family tu, dia tinggal dengan ayah dia je. So despite being anak tunggal ni, dia bosan lah kan, tak ada kawan sangat, tak ada sambut nak berborak. Dan dalam cerita ni juga Yana ada seorang best friend, nama dia Alif. Akhirnya Alif ni seorang watak yang main karakter jugalah. Akhirnya dia kawan baik kepada Yana. Akhirnya apa saja yang Yana buat, dia akan tolong lah kan. Mana yang baik tu dia tolong lah, mana yang tak baik tu dia akan nasihatkan Yana. Sebab Alif ni pun seorang yang kawan yang baik lah. Akhirnya dia selalu bagi nasihat dekat Yana and so on. So secara tak langsung, lama kelamaan Yana mula ada perasaan kat dia, tapi Yana tak bagi tahu. Sampai satu masa ayah dia buat kejutan lah. Akhirnya ayah dia terpaksa bagi tahu dia, nak kata climax kepada cerita ni ataupun rising action lah, orang kata rising action dalam cerita ni, di mana ayah dia bongkarkan juga satu rahsia dekat Yana waktu birthday dia kot. Ayah dia terpaksa lah bagi tahu dia kan. Ayah dia tak simpan lama-lama dah benda ni. Akhirnya ayah dia bagi tahu dia, katanya, oh Yana, sebenarnya kamu ni ada kakak kandung tapi kamu tak pernah jumpa. Kita boleh bayangkan lah apa perasaan Yana waktu tu kan. Selama dia hidup 22 tahun, 23 tahun, ayah dia sorokkan rahsia ni. So Yana jadi terkejut. Dia jadi macam, orang kata apa, memang tak banyak terima. Oh, selama aku hidup sebagai seorang anak tunggal, rupanya aku ada kakak yang aku tak pernah kenal. So tu rising action lah dalam cerita ni. So fast forward, bila dia dah jumpa kakak dia, and kakak dia nama Lydia. Lydia ni merupakan watak antagonis lah dalam cerita ni kan. Akhirnya Lydia ni dia someone yang sangat-sangat strict dan someone yang perangai pelik. Sebab apa perangai pelik? Sebab dia terlalu protektif sangat. Akhirnya dia overprotective dengan adik dia sendiri. Sampai kan Yana nak berkawan dengan Alif pun kakak dia tak bagi, sebab kakak dia tak percaya dengan si Alif ni. And kakak dia rasa ragu-ragu sangat dengan lelaki lain lah kan. Even kalau dengan perempuan pun kakak dia macam akhirnya kakak dia terlalu nak control sangat hidup ni. So benda tu akan jadi boring lah kan. Kalau fast forward cerita ni, lama kelamaan Yana dengan kakak dia macam mula rapat, mula macam nak terima dia apa semua. And sampai satu masa Ali jadi macam, alamak, jealous pula sebab Yana dah tak lepak dengan dia. Yana selalu lepak dengan kakak dia. And kakak dia nak pastikan benda tu stay macam tu, faham tak? Kayaknya kakak dia tak nak lah Yana macam ada apa-apa kaitan langsung dengan Ali. Itulah sinopsis cerita Sisters yang saya bagikan ni. Jadi sekadar tu dulu perkongsian saya untuk kita tengok apa 5 key element ataupun karakter protagonis semua dalam cerita ni akan diterangkan selanjutnya lah oleh rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Ahnaf bin Safari, nombor metrik 057010. Untuk bahagian saya akan menceritakan 5 key element yang ada. Okey, yang pertama sekali, karakter. Karakter yang kita ada, Yana, Alif, Lydia dan Mr. Daniel. Empat-empat karakter ni adalah karakter yang paling penting sebenarnya. Yang pertama sekali, Yana.
Yana adalah seorang budak muda yang tinggal bersama bapaknya, dan manakala Alif pula adalah sahabat kepada Yana. Lydia pula adalah kakak kepada Yana dan anak kepada Mr. Daniel. Jadi Yana dan Lydia tu adalah anak kepada Mr. Daniel. Tapi Mr. Daniel ni dia dah berpisah, so dia keluarga dia duduk jauh lah kira. So Lydia dan Yana ni kira duduk jauh. Okey, berbalik pada topik kita untuk 5 key element kita, elemen yang kedua ialah setting. Okey, dalam cerita ni ada dua setting ataupun tempat yang mengambil pergerakan yang penting sebut. Contoh yang first kali adalah Taiping dan KL. Taiping adalah satu tempat yang di mana Yana dan Alif berjumpa. Di situlah dia orang mula rasa perasaan tu. Bukan perasaan sahabat tu pada awalnya. Okay, waktu Kuala Lumpur pula, Yana dan Lydia ni dia orang first membeli barang, membeli belah lah kira untuk family. Jadi dua tempat tu saja untuk setting. Okey, yang ketiga pula ialah plot. Okey, yang di sini kita boleh nampak yang first kali ialah exposition. Exposition ni kita boleh nampak di mana dua main character iaitu Yana dan Alif yang selalu yang selalu sembang, dan kita boleh nampak dia waktu kita tengok di waktu dekat Taman Tasik Taiping lah. Jadi di scene tu kita boleh nampak dia orang selalu bersembang macam tu kan. Okay. Rising action pula adalah di mana Yana dapat tahu yang sebenarnya dia bukan anak tunggal. Dia dapat tahu yang dia ada kakak sebenarnya. Dia rasa macam tak puas hati sebab apa, dia tu nak dia rasakan diri dia tu anak tunggal. Untuk climax pula kita boleh tengok kat sini Yana bertemu dengan Lydia, kakak yang dah lama gila dia tak jumpa. Jadi dalam kes ni memang awkward habis lah, kekok lah kira kan. Jadi point dia macam mana dia nak alami situation ni dengan baik. Situasi ni lepas climax kita boleh tengok falling action dia. Jadi dalam falling action ni sebenarnya kita boleh tengok macam mana Yana boleh rapat dengan Lydia, slow memahami Lydia dan juga dapat faham perasaan seorang kakak ataupun seorang adik itu. Jadi kita boleh nampaklah di sini pertuturan dia macam mana falling action dia tu, yang Lydia ni boleh accept diri dia sebagai seorang adik, bukan sebagai seorang anak tunggal. Okey, yang last sekali resolution. Dalam kes Lydia ni tak bagi tahu tau mak dia nak pergi jumpa adik dia ataupun ayah dia sebenarnya. So kes ni macam bila mak dia dapat tahu kan, saya bagi tahu tadi pada awal yang ayah Yana dan Lydia berpisah dengan mak dia. So bila mak dia dapat tahu yang Lydia ni pergi kat rumah ayah dia dengan sebab yang Lydia ni nak jumpa Yana, jadi lepas tu jadi macam mak dia tak bagilah, dan mak dia melarang terus untuk Lydia ni dapat pergi ke rumah Yana. Dan untuk 5 key element yang seterusnya ialah konflik. And the story kita boleh tengok kita dapat tengok beberapa konflik itu, 3 karakter yang struggle untuk memahami satu sama lain lah. Dan yang kedua kita boleh tengok Yana dan Lydia yang diorang dua ni awal-awalnya macam tak sepakat lah, macam tak ngam langsung lah. Sebab apa? Yana ni nak kebebasan, tapi Lydia pula nak Yana tu memahami dia. Okey, yang kita boleh tengok pula konflik yang ketiga ialah Alif dan Lydia. Alif versus Lydia. Lydia ni kita boleh tengok Lydia cuba betul tak nak bagi Yana tu dekat dengan Alif. So macam sebab apa? Lydia ni tak percayakan dekat Alif. Untuk key elemen yang terakhir ialah tema.
Okay, kita boleh nampak kat sini family and friends never apart. So kita boleh tengok kat ni yang paling penting lah sebenarnya. Family ni sangat penting untuk kita. Jadi apa-apa pun kita kena utamakan family sebenarnya. Even though family tu penting, sebenarnya sahabat pun penting untuk friends kan. Family and friends, kawan ni ramai, tapi sahabat yang karib, sahabat yang baik ni sedikit Itu sebab kita kena hargai sahabat kita dan family kita. Itu sahaja dari saya pass pada sahabat saya ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Mazman. Saya akan menerangkan tentang dua watak, iaitu watak protagonis dan juga watak antagonis. Bagi watak protagonis yang pertama, Yana. Bagi Yana ni, dia mempunyai pemikiran yang sangat simple. Walaupun mempunyai pemikiran yang simple, dia sangat-sangat berharap untuk menyatukan kembali keluarga dia yang lama terpisah, iaitu Mr. Daniel dan juga Lydia. Bagi Yana ini, walaupun dia tak sehaluan langsung dengan Lydia yang menjadi adik kandung dia, tapi dia sangat memberi peluang kepada Lydia untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa Lydia ni mampu menjadi lebih baik. Dan bagi Yana ini, dia sangat mengambil berat akan Alif, iaitu satu-satunya sahabat baik yang dimiliki. Dan juga watak protagonis yang kedua, iaitu Alif. Alif ni adalah satu-satunya sahabat baik bagi Yana. Dan Alif ni dia selalu sangat membantu Yana daripada segi nasihat dan segi bantuan. Apa-apa yang Yana perlu, Alif akan bantu. Alif ni adalah pemuda yang sangat baik dan juga sangat murah. Dan apa-apa yang berlaku pada Yana, Alif akan bantu walaupun tak kira apa-apa pun yang menghalang dia. Okey, bagi watak protagonis yang terakhir, iaitu Mr. Daniel. Mr. Daniel ni adalah seorang ayah yang sangat penyayang dan sangat terbuka hati untuk memaafkan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Okey, bagi Mr. Daniel ni, apa-apa yang berkaitan dengan anaknya, dia takkan berputus asa langsung. Mr. Daniel ini, dia mempunyai pemikiran yang sangat positif dan juga berpandangan jauh. Jadi apa-apa tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya, dia berfikir panjang dulu sebelum mengeluarkan apa-apa keputusan. Dan bagi watak antagonis, iaitu Lydia ni adalah adik kandung kepada Yana. Bagi Lydia ini, dia tidak mempunyai perasaan simpati dan juga ambil berat akan apa-apa yang berlaku kepada orang lain, seperti rasa hati ataupun kesakitan. Bagi Lydia, dia tak perlu ambil tahu. Lydia ni dia mempunyai sifat yang pentingkan diri dan juga sombong. Dan Lydia ini sentiasa fikir bahawa dia adalah yang terbaik berbanding yang lain. Lydia ini, dia sanggup melakukan apa saja untuk demi memastikan apa yang dia hajati itu tercapai. Lydia ini sangat pentingkan, dia sangat melindungi baik Yana ni, iaitu adik dia, dan sangat melindungi sehingga Yana ni berasa rimas akan perlindungan yang diberikan oleh Lydia. Bagi Lydia ini, dia mampu bertindak di luar kawalan dan juga mampu bertindak ganas apabila situasi yang berlaku di hadapannya di luar kawalan dirinya sendiri. Untuk jenis karakter, yang pertama ialah karakter dinamik, iaitu Yana. Yana pada permulaan cerita dia tak suka dan benci kepada Lydia, tapi pada akhirnya Yana mula sayang kepada Lydia. Yang kedua ialah Lydia. Lydia ni dia tak suka pada Alif pada permulaan cerita, tetapi selepas itu dia mula mempercayai Alif kerana Alif ni sentiasa mengambil berat dan menjaga Yana. Yang kedua ialah karakter statik, iaitu Alif. Alif ni dia tidak menunjukkan sebarang perubahan karakter yang ketara dalam keseluruhan cerita. Yang kedua ialah Mr. Daniel. Ia kekal dengan karakter yang sama sehingga ke akhir cerita. Okey. Yang ketiga ialah karakter Raum, iaitu Yana. Yana ni satu karakter yang mempunyai pelbagai perubahan emosi dalam cerita. Yang kedua ialah Lydia. Emosi dia ni berubah-ubah dan berbeza dengan setiap orang. Contohnya dia bersikap penyayang dan mengambil berat tentang Yana, manakala dia bersikap tegas dan sedikit sombong kepada Alif dan orang luar. Yang keempat ialah karakter flat, iaitu Alif. Alif ni sentiasa setia dengan kawan baiknya Yana walau apa pun yang berlaku. Yang kedua ialah Mr. Daniel. Mr. Daniel ni sentiasa menyayangi kedua-dua anaknya walaupun mereka sentiasa mendatangkan masalah padanya.